Hai, selamat kembali bersama dengan Cikgu Nukis dalam siri kedua. Kita akan meneruskan lagi 2 langkah terakhir dalam penulisan karangan. Jadi, teruskan bersama dengan saya. Okey, murid-murid, adakah anda sudah bersedia melangkah bersama dengan cikgu? Jom kita teruskan dengan langkah yang ketiga, iaitu menulis perenggan isi. Okey, murid-murid, kita boleh menggunakan teknik mbank.fm. Siapa yang tak kenal dengan mbank? Okey, mbank.fm untuk menulis isi karangan. Jadi, apakah mbank.fm? mbank.fm. Mbank adalah akronim yang cikgu gunakan untuk memudahkan murid ingat teknik dalam menulis ayat ataupun menulis perenggan isi karangan. Okey, jadi itu merujuk pada apa? Okey, M merujuk pada mengapa. Ba itu merujuk pada bagaimana. Kemudian N ialah natijah dan K ialah kesimpulan kecil ataupun kesimpulan daripada isi yang anda tulis dalam perenggan isi yang anda berikan tadi. Okey, sementara frasa menarik diwakili oleh FM, dan cikgu letakkan .fm sebab frasa menarik ini bebas ditulis dalam mana-mana ayat. Okey, baiklah. Kita permudahkan mbank.fm. Itu merujuk pada ayat isi. Jadi, ayat isi itu mestilah menjawab soalan kan? Jadi, soalan yang telah diberikan ialah huraikan cara-cara anda menunjukkan rasa bangga akan negara anda. Jadi, cara yang pertama itu apa? Kemudian, mengapa? Mengapa ialah anda harus memberikan alasan. Bagaimana? Ialah contoh cara itu tadi ataupun tindakan yang anda lakukan. Dan seterusnya, N ialah kesan daripada cara yang anda buat ataupun daripada contoh itu, apakah kesannya. Okey. Kemudian yang terakhir kita simpulkan. Anda simpulkan semula karangan anda ayat 1 dengan ayat 5 itu mestilah ayat yang membawa maksud yang sama. Okey. Dan frasa menarik seperti biasa anda boleh tulis bebas di mana-mana sahaja. Berapa banyak saya boleh tulis bergantung pada murid, ya. Anda boleh tulis 1, boleh tulis lebih daripada 5 pun boleh. Baiklah murid-murid, cuba lihat contoh penulisan isi ataupun perenggan isi karangan dengan menggunakan teknik mbank.fm. Jadi ayat 1, perkataan yang telah saya warnakan hijau itu adalah menjawab soalan apa. Okey. Kemudian ayat kedua, selepas kata agar menjawab soalan mengapa. Ayat ketiga, menjawab soalan bagaimana dengan menggunakan perkataan penanda wacana sebagai contoh. Lepas itu merujuk pada jawapannya lah. Dan ayat keempat, jika saya, itu sebenarnya adalah menjelaskan natijah ataupun kesan daripada contoh atau tindakan yang dijalankan tadi atau dilakukan. Okey, dan seterusnya kita tengok ayat kelima,
konklusinya itu adalah kesimpulan kecil. Dan anda lihat warna tulisan selepas itu warna hijau. Sama dengan ayat di atas. Jadi itu maksudnya ayat 1 dan ayat kelima itu mestilah perkara yang sama. Okey, contoh kedua. Kita teruskan dengan contoh kedua, sama juga. Cuma dalam contoh yang kedua ini cikgu tambah sedikit, iaitu yang berwarna biru tua adalah beberapa contoh frasa menarik yang anda boleh gunakan. Okey, begitu juga isi 1 adalah menjawab soalan apa, isi kedua mengapa, isi ketiga bagaimana, isi keempat apakah kesannya, natijanya, dan yang terakhir adalah kesimpulan daripada isi 1 tadi. Okey, dan pada hujung ayat yang warna coklat tu cikgu tambahkan menunjukkan perasaan bangga akan negara. Jadi itu adalah frasa yang diambil daripada kehendak soalan ataupun arahan soalan. Okey, begitu juga dengan contoh yang ketiga. Anda bolehlah lihat. Dan jika murid-murid perhatikan, setiap perenggan isi itu ada nombor cikgu berikan kan. Nombor itu sebenarnya merujuk pada jumlah patah perkataan. Dan kalau anda kira daripada pendahuluan sehinggalah pada 3 isi yang anda berikan, sebenarnya anda sudah menghampiri ataupun sudah pun mendapat lebih daripada 300 patah perkataan. Okey, dan kehendak soalan sebenarnya hanya meminta 350 perkataan sehingga 500 patah perkataan saja. Jadi jangan tulis terlalu banyak sehingga melebihi 500 patah perkataan kerana mungkin akan mempengaruhi markah anda. Okey, baiklah murid-murid, 3 langkah telah cikgu kongsi. Jom kita pergi langkah yang terakhir, iaitu langkah keempat, iaitu menulis perenggan kesimpulan menggunakan teknik RCH.FM. RCH ni macam bunyi Rafflesia Chicken Heart sahaja kan. Tapi sebenarnya RCH ini merujuk pada R, merujuk pada rumus isi keseluruhan, C merujuk pada cadangan, H itu ialah harapan, kemudian kita ada .fm. Seperti biasalah frasa menarik. Frasa menarik bebas ditulis dalam mana-mana ayat, R, C atau H. Okey, lihat contoh yang cikgu berikan. H ini merujuk pada R, merujuk pada rumus isi keseluruhan, C merujuk pada cadangan, H itu ialah harapan, kemudian kita ada .fm. Seperti biasalah frasa menarik. Frasa menarik bebas ditulis dalam mana-mana ayat, R, C atau H. Okey, lihat contoh yang cikgu berikan. RCH ini merujuk pada R. Okey murid-murid, cuba lihat dahulu aplikasi penulisan pendahuluan yang telah pun cikgu kongsikan dalam siri 1 sebentar tadi ya. Iaitu kita tengok dalam penulisan tema, ayat tema cikgu ambil daripada ayat stimulus, cuma ada ubah suai sedikit. Okey. Kemudian isu saya mulakan dengan malamnya. Okey. Kemudian persoalannya merujuk pada kehendak soalan. Okey. Jadi yang warna biru ni harus diubahlah sebab dalam fokus itu anda tukar jadi saya. Okey, kata ganti nama diri itu harus diubahlah. Dan lihat jumlah kata perkataan adalah lebih kurang 43. Okey, lumayan. Empat langkah telah cikgu kongsi
pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada Anda. Cikgu rumuskan sekali lagi dalam siri 1, 2 langkah telah Cikgu kongsi, yaitu langkah pertama kita menganalisa soalan karangan dahulu menggunakan teknik siapa, P, KL. Kemudian Anda pergi pada langkah kedua, menulis perenggan pendahuluan karangan 3 ayat sahaja menggunakan teknik TIP.FM. Okey, dalam siri kedua Anda mempelajari langkah 3 dan langkah 4. Dan langkah 3 ialah menghasilkan perenggan isi karangan menggunakan teknik mbank.fm. Dan langkah terakhir menghasilkan perenggan penutup karangan menggunakan teknik rch.fm. 3 ayat sahaja. Jadi semoga semuanya bermanfaat untuk Anda. Dan langkah yang kelima adalah terpulang pada Anda. Terima kasih kerana mengikuti perkongsian cikgu pada hari ini. Selamat mencuba. Terima kasih kerana menyertai saya dalam seksi perkongsian ini dan semoga bermanfaat semua ilmu yang cikgu kongsikan di sini dan selamat mencuba. Semoga Anda semua akan menjadi murid-murid yang cemerlang.